Kemudian saya mengambil pandangan Profesor Abdul Razak As-Sanhuri. As-Sanhuri ini kalau di Mesir dipanggil Abul Qanun. Abul Qanun ini maknanya bapa undang-undang. Siapa pun tak boleh tank dia di Mesir ni. Siapa yang pergi belajar di Azhar, di Kairo ke, di Ansham ke, di mana ke, hatta ahli parlimen Mesir, hatta ahli politik mengakui, dan dunia antarabangsa juga mengakui bahawa Profesor Abdul Razak As-Sanhuri adalah Abul Qanun, the father of constitution, the father of law. Di mana dia sendiri yakin bahawa Islam itu adalah ad-din wa daulah. Cuma dia kata kesilapan orang Islam ialah tak tahu nak meletakkan diri mereka bila membicarakan konsep gabungan antara Islam dan din, tak pandai melihat bagaimana dalam Islam kedudukan ad-din itu memang mempunyai kedudukan yang tersendiri, kemudian siasah juga mempunyai kedudukan yang tersendiri. Dengan lain kata, dia tak setuju dengan seorang ulama Azhar yang kontroversi bernama Syekh Ali Abdul Razik yang mengarang karyanya Al-Islam wa Usulul Hukmi, dan Syekh Ali pun akhirnya bertaubat sebelum mati. Salah pandangannya itu ditolak oleh Jabatan Kuasa Fatwa dan Penyidikan Indonesia Al-Azhar, mengatakan bahawa Rasulullah SAW itu hanyalah seorang Nabi dan Rasul semata. Rasulullah bukan pemimpin ketua negara Islam. Rasulullah bukan merupakan lidah. Ali Abdul Razik kata. Jadi Ali Abdul Razik pun sebenarnya sudah bertaubat sebelum mati. Sama ada taubatnya cuma oleh Allah, wallahu a'lam. Kita akan jumpa Ali Abdul Razik di akhirat nanti, insyaAllah. Tapi Sanhuri datang dengan buku dia. Tebal. Sanhuri ini memang hebat orangnya. Sekarang 500 muka. Membandingkan dengan konsep negara sekular dengan pelbagai kategori, dia yakin bahawa Rasulullah itu bukanlah seorang Nabi Rasul semata, tetapi dia juga adalah seorang ketua negara. Lalu dia mengambil pandangan-pandangan orang-orang Barat yang mengakui bahawa Rasulullah SAW itu adalah seorang Nabi dan ketua negara. Umpamanya dia mengambil pandangan C.A. Nalino daripada Itali, Joseph Schacht daripada Jerman, D.B. McDonald daripada England, W. Fitzgerald daripada Jerman, dan yang terkenal lagi T.V. Arnold, The Preaching of Islam, yang mengakui bahawa Rasulullah SAW itu adalah ketua agama dan ketua negara sekaligus. Saya ringkaskan, kita berpindah kepada muka yang ke-6. Saya pergi kepada sejarah gerakan penubuhan negara Islam moden. Saya ringkaskan bahawa Rashid Rizal selepas berakhirnya Khilafah Osman yang dimansuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk di Turki 1922, mengarang karya Al-Khilafatul Uzma. Di sini dia menyatakan keperluan umat Islam untuk membangun sistem pemerintahan Islam yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Syekh Rashid adalah ilmuwan pertama pada zaman moden yang telah mengungkapkan perkataan Ad-Daulah Al-Islamiyah sebagai satu istilah siasat Islam pada zaman moden. Selanjutnya Imam Hassan al-Banna di Mesir, saya telah sebut tadi, juga mempopularkan istilah Daulah Islamiyah dengan perjuangan Al-Ikhwan. Kemudian seorang lagi ijarah penting di dunia Islam ialah Maulana Abul Ala Al-Maududi, yang banyak orang mengkaji pemikirannya. Hassan Banna kurang menulis, banyak berpidato. Al-Maududi alhamdulillah kurang berpidato, banyak menulis. Karena itu karya-karyanya sampai sekarang masih dikaji. Tetapi saya ingin menyatakan bahawa Maududi memang amat doktrinal dan dogmatik. Dia mengungkapkan istilah bahawa negara Islam itu wajib ditegakkan di mana-mana saja, dan dia menggunakan istilah negara Islam itu adalah negara teokrasi, di mana ada elemen-elemen demokrasi, tetapi demokrasi yang berpandukan kepada ketuhanan. Maka muncullah istilah teokrasi. Ya. Muhammad Hamdullah daripada Perancis yang sudah meninggal 3 tahun lalu, ulama besar pada India, waktu berucap di Sumaya, Kuala Lumpur, ketika menghargai demokrasi sebagai pilihan untuk umat Islam dalam keadaan kita jatuh saat ini, mengingatkan juga bahawa demokrasi pun kalau pemimpinnya crazy, boleh jadi demon crazy. Muhammad Hamdullah. Jadi kita harus mendengar pandangan-pandangan mereka. Jadi saya tak uraikan tentang Maududi dengan panjang lebar, tapi yang penting kita nak uraikan nanti sedikit apa sudah terjadi idealisme negara Islam tokoh-tokoh ini dengan
realiti semasa. Di Indonesia, Bapak Ahmad Nasir telah menubuhkan Masyumi, sebuah partai yang telah diharamkan oleh Soekarno, Majlis Syura Umat Islam Indonesia. Kesannya hari ini ialah selepas reformasi zaman Soeharto dah jatuh, macam kilauan tubuh parti-parti politik Indonesia, terutama parti-parti yang berorientasikan Islam, sebahagiannya mengambil inspirasi daripada Masyumi. Pak Nasir gagal untuk membina sebuah negara Islam di Indonesia. Sebab kegagalan kita boleh bahas. Ya. Kemudian di Malaysia, Parti PAS telah ditubuhkan pada tahun 1953. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, antara pengasas utamanya, telah menggagaskan idea pembentukan negara Islam di Malaysia. Waktu itu orang Melayu masih majoriti, disebab 70% dalam parlimen. Maka ahli-ahli parlimen PAS daripada Persekutuan Tanah Melayu sebelum terbentuknya Malaysia meminta supaya jus soli dikaji semula. Itulah kedudukan kerajaan warga imigran yang datang daripada India dan China. Kemudian minta supaya Malaysia diisytiharkan sebagai negara Islam atas nama Persekutuan Tanah Melayu Islam. Jadi boleh dilihat lagi di dalam handset yang dibahaskan di dalam Dewan Rakyat Persekutuan Tanah Melayu daripada tahun 1997 hingga sekarang. Di Sudan, Dr. Hassan Turabi adalah ideolog utama yang telah menggagaskan pembinaan negara Islam di negara tersebut. Ada kesan yang baik di mana mereka dapat membentuk kerajaan yang berorientasikan Islam sampailah kepada rejim Hassan Bashir pada hari ini. Kemudian kita melihat di Turki, Profesor Nikmatin Erbakan, setelah terhapusnya sistem khilafah, beliau dalam tahun 70-an menegakkan sebuah parti Islam di sana. Dan terakhir sekali, Tayyip Erdogan yang dulunya adalah penyokong kuat Erbakan berpisah menumbuhkan parti baru AKP. Dan ini pun juga menarik untuk dikaji kerana AKP realistik dengan kesekularan Turki, tak mengisytiharkan nak menegakkan negara Islam, tetapi mau menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kesamarataan, kebajikan, tetapi bernuansa Islam. Jadi ini satu yang menarik untuk dikaji. Dan dalam PAS pada hari ini secara ringkas, setelah 8 Mac ini, pimpinan PAS pun di kalangan ulama menjadi lebih realistik kerana berada dalam pakatan bersama DAP yang selama ini adalah musuh ketatnya yang anti-Islam, dan dengan partai keadilan yang bertunjang kepada konsep justice keadilan. Jadi yang menariknya, PAS pun juga nampaknya setelah 8 Mac ini membuat revisi yang besar, di mana mereka tidak lagi menyatakan dalam manifestonya menegakkan negara Islam, tetapi menegakkan negara berkebajikan. Jadi ini pun juga sesuatu yang menarik yang dikaji dan diperhatikan. Sampai bila dia boleh bertahan, apakah dalam masa setahun dua ini ataupun terus melewati pelaya akan datang. Jadi ini pun juga ada kaitannya dengan persoalan bangkitan radikalisme pemikiran dalam politik Islam pada saat ini. Yang nyata nampaknya dalam PAS pada hari ini, golongan Erdoganis semakin ramai dalam pimpinannya, yang mau realistik antara Islam yang ideal dengan Islam yang real dalam konteks masyarakat majmuk Indonesia, dengan landscape politik baru yang berlaku saat ini. Itulah saya membuat kritikan dalam negara Islam, di mana saya telah mengambil pandangan Abdul Wahab Al-Effendi, satu buku kecil yang menarik, Who Needs an Islamic State? Siapa nak negara Islam ini? Dia pun orang Ikhwan sebenarnya di Sudan, anak murid Turabi, tapi very critical. Dan dalam tinjauan dia terhadap Sudan, terhadap Mesir, terhadap Tunisia, kerana dia berkawan rapat dengan pimpinan gerakan Islam, dia melihat antara ideal dan realiti konsep negara Islam ini tidak boleh berlaku 100%. Sebagai bukti, kata dia, kalau mau Maududi umpamanya menekankan bahawa ada kuasa rakyat, tapi kuasa Tuhan lebih tinggi. Bukan people sovereignty, tapi God sovereignty. Namun dia kata dia berasa janggal juga atas nama
negara Islam, kata Abdul Wahab Effendi dalam dakwaan dia, Maududi seolah-olahnya boleh membenarkan seorang pemimpin dalam negara Islam itu walaupun sifatnya despotik, zalim, asalkan memberi ruang kepada rakyat berbicara, akur pada ketuhanan Tuhan yang asa, yang mutlak, walaupun dia despotik, tetapi pemerintahan itu pada hakikatnya tidak memberikan ruang kebebasan berucap dan hak individu yang mutlak kepada rakyat. Baginya, iaitu Abdul Wahab Effendi masih belum dapat dinamakan sebuah negara Islam. Persoalan freedom of expression, persoalan despotism dalam negara Islam yang diperjuangkan oleh tokoh-tokoh gerakan Islam. Mesir gagal, tak akan pena. Pakistan pada zaman post Maududi, iaitu zaman Zia-ul Haq, ada sedikit perkongsian kuasa. Turki saat sekarang ini satu model yang sedang dikaji antara pros dan cons. Golongan yang suka kepada Erdoganis, golongan yang mempertahankan Erbakan. Dan menarik, Sudan menarik karena konflik yang berlaku antara Umar Bashir dan juga Hassan Turabi, tetapi telah melaksanakan undang-undang Islam dan menjadi kontroversi apabila Amerika menggunakan Darfur dengan minyak yang banyak untuk melemahkan kerajaan Islam di utara yang mengamalkan syariat Islam. Satu-satunya negara dalam dunia Islam yang membenarkan wanita menjadi hakim ialah Sudan. Dan Sudan punya intelektual yang hebat. Dan sekarang tidak lagi kaya, tidak lagi miskin, sudah kaya. Ya. Jadi kemungkinan konsep negara Islam dalam konteks Sudan itu, menurut pengamat-pengamat politik Islam dan bukan Islam, kemungkinan berjaya bergantung pada banyak faktor-faktor. Ya. Adapun Malaysia, saat ini saya telah sebut pas tadi, konsep zimmi umpamanya sama sekali kita tidak boleh gunakan dalam konteks masyarakat majmuk Indonesia. Sebab orang Cina bukan minoriti kecil, orang Cina di Malaysia